saya sila betul. Saya bagi semua lingkungan dalam 10 minit. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Okey, tak sangka usul ni dipercepatkan. Nah, kerajaan negeri memang dah tak sabar nak buang kami berempat. Okay. Pertama sekali, Bertam ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Perikatan Nasional Pusat dan juga Perikatan Nasional Negeri Pulau Pinang dan juga rakan-rakan Perikatan Nasional saya di dalam Dewan Yang Mulia ini atas kepercayaan yang diberikan kepada Bertam untuk mengetuai barisan pembangkang di negeri ini walaupun belum diiktiraf. It's a different story. InsyaAllah kami selaku barisan pembangkang di Pulau Pinang akan sentiasa mendukung kepercayaan dan amanat rakyat yang telah memilih kami untuk menjadi suara semak dan imbang dengan izin check and balance dalam kerajaan negeri Pulau Pinang dan sentiasa menjaga etika, tata susila, disiplin kami di dalam dan di luar Dewan. Alhamdulillah, Bertam tengok pada hari ini pembangkang di negeri masih kekal 7 orang. Walaupun pada hematnya Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional telah bergabung untuk menubuhkan sebuah kerajaan campuran di peringkat pusat. Namun di peringkat negeri Pulau Pinang, gabungan ini saya tengok belum lagi direalisasikan. Apapun kita tunggu, sama-sama tengok, sama-sama lihat apa perkembangannya. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, usul yang dibawa dalam persidangan Dewan Undangan Negeri kali ini iaitu usul pengisytiharan kekosongan kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang di bawah perkara 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang akan Bertam kupas dan ulas dan bahas untuk penerangan dan kefahaman semua di dalam dan di luar Dewan ini. Sebenarnya Bertam kecewa dan terguris hati sebab usul ini dibawa oleh sahabat Bertam sendiri, jiran yang paling dekat dengan Bertam, yang berhormat Pinang Tunggal. Okey, tapi apakan daya, mungkin ini satu arahan yang berhormat Pinang Tunggal selaku Timbalan Ketua Menteri 1 sendiri yang cannot say no. Pertama dan yang paling utama, Bertam adalah ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun singkatannya Bersatu sejak sebelum berlakunya pilihan raya negeri ke-14. Tanggal 9 Mei 2018, Bertam telah dipilih oleh rakyat kawasan Bertam menjadi seorang ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Minta laluan Bertam. Wait, nanti. Penjelasan. No, it's okay. Penjelasan saja. Bertam bertanding di bawah logo Bersatu atau logo PKR? I will get there. Okay. Pada ketika itu, Bertam walaupun seorang ahli Bersatu telah bertanding, yes, atas tiket logo PKR. Logo PKR. Ya, banner Pakatan Harapan pada masa itu. Logo PKR. Okey. Semua ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan ini, termasuk yang amat berhormat Padang Kota sendiri, kecuali Sungai Dua, Pematang Berangan, Penaga, semua bertanding atas logo yang sama, iaitu logo PKR. Kalau ikut logo, semua lompat parti. Kenapa insiden sebegini berlaku? Okey. Ini adalah kerana pada ketika itu Pakatan Harapan belum dapat didaftarkan sebagai sebuah gabungan parti politik yang sah. Not yet at the time. Okey. Sebab itu kita semua terpaksa menggunakan satu logo sebagai identiti perjuangan. Disebabkan Pakatan Harapan belum didaftarkan pada ketika itu. So, Bertam ingin sebutkan di sini bahawa Pakatan Harapan hanya didaftarkan sebagai sebuah gabungan parti politik pada 16 Mei 2018. You can Google it up. No problem. Okay, iaitu seminggu selepas PRU ataupun PRN ke-14. Dan Bersatu, yang berhormat Pinang Tunggal, telah diluluskan dan didaftarkan pada 14 Januari 2017 oleh ROS. Tak betul apa yang dikatakan oleh yang berhormat Pinang Tunggal bahawa Bersatu belum didaftarkan pada ketika itu. You said it just now.
So I'm here to make things right. Selepas 22 bulan berkuasa setelah berlakunya peralihan kerajaan di peringkat pusat, maka terkeluarlah Bertam dan juga Teluk Bahang. Teluk Bahang daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dan selepas itu timbullah isu lompat parti, kononnya kami lompat parti dan kena kosongkan kerusi kami. So lompat parti. Di mana berlakunya lompat parti? Perkara 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang menyatakan bahawa hanya terdapat tiga senario di mana lompat parti terjadi. Bertam tidak ingin mengulas sama ada semasa undang-undang negeri ini digubal, dibahas dan diluluskan di dalam Dewan Yang Mulia ini, perkara tersebut adalah sah ataupun tidak. Pada ketika itu, I don't want to get to that. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, senario pertama adalah di mana seorang ahli Dewan Undangan Negeri bertukar parti. Bertam tegaskan bahawa Bertam dan Teluk Bahang tidak pernah sama sekali, saya tegaskan sekali lagi, tidak pernah sama sekali tukar parti. Kami berdua bertanding pada PRN ke-14 sebagai ahli bersatu dan kekal sehingga ke hari ini sebagai ahli bersatu. So adakah meninggalkan Pakatan Harapan bermaksud lompat parti? Datuk Speaker, saya makluman perbetulkan, Datuk yang bukan sebagai ahli bersatu, calon Pakatan Harapan pada masa itu. Pakatan Harapan bukanlah sebuah parti. Ia adalah sebuah gabungan. It's a coalition. Parti-parti politik. Definisi parti di dalam perlembagaan, di dalam perkara 14A, Perlembagaan Negeri Pulau Pinang tidak langsung diterjemahkan ataupun diberi maksud. What is party? Is it mentioned in your perlembagaan, in your perkara 14A? Okay, Bertam, I show you this. This is my card. This is my card ahli bersatu. Tak, I hold it close to me. It's very dear to me. Nombor ahli 00003196. Ahli yang ke-3196. Ahli paling senior di Kepala Batas dan ahli seumur hidup. Ahli paling senior sudah keluar parti. Bertam tidak sudah masuk pernah. Pejuang. No, I said paling senior di Kepala Batas. Lepas tu dia keluar Pejuang, masuk Putra dah sekarang. You didn't hear me right? Ahli paling senior Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin masih lagi presiden kami. Yang tubuhkan Tan Sri Muhyiddin. Umur paling senior Tun M. Tun M. Badan dalam. Ya, pengerusi dulu. Cukup. Kita tahu sejarah. Seberang Jaya. Cukup. Ya, cukup. My learned friend nak bagi. Ahli-ahli yang berhormat, saya nak beringatkan, kita sedang bincang satu usul yang serius. Dan saya nak ia jalan dengan lancar dan dengan profesional sekali. Yang saya tak benar untuk mengambil bahagian, sila duduk. Yang saya jemput, sila ucap. Sila. Datuk Yang di-Pertua, Bertam tidak pernah mempunyai kad keahlian Pakatan Harapan. I've never had membership card, I've never had membership number of Pakatan Harapan. And Bertam percaya semua ahli di bawah Pakatan Harapan di dalam Dewan Mulia ni, I'm sure you do not have a membership card or a membership number of Pakatan Harapan. What you have is only membership numbers of your own individual party, DAP, Amanah, PKR. Like for us Bersatu. Which other party? UMNO, PAS. I'm talking about membership. Now. Kita dengar. Okay. Jadi di mana letaknya isu Bertam dan Teluk Bahang lompat atau tukar parti? Memang mengarut sama sekali. Okay. Takkan bila dah tak sokong kerajaan negeri dikira lompat parti? Dan senario kedua adalah di mana seorang ahli Dewan Undangan Negeri dipecat daripada parti sendiri. Bertam dan Teluk Bahang memang setakat hari ini alhamdulillah masih lagi ahli parti, tidak dipecat dan tidak ada hura-hura akan dipecat. Tapi dalam isu ini Bertam ingin mengulas mengenai nasib sahabat-sahabat saya ni, Seberang Jaya dengan Sungai Aceh. Okay, ya betul, mereka berdua dipecat oleh PKR dan kalau diikutkan perkara 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang, maka terjadilah senario lompat parti. But what is the definition? Apa definisi pecat? Setahu Bertam, Seberang Jaya dan Sungai Aceh telah dipecat tanpa diberikan ruang dan peluang untuk membela diri. Tidak pula dipanggil untuk menghadap lembaga disiplin oleh parti lama mereka berdua. Tidak diberikan ruang dan peluang untuk membela diri. Okey, oleh yang demikian adalah, adakah pemecatan ini sah? Adakah perkara 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang menyatakan dengan terperinci berkenaan maksud atau terjemahan pecat? Ya. Kalau tak ada, nampak tak betapa longgarnya
perkara 14A ni. Dan Bertam percaya isu ini akan diulas dengan lebih terperinci oleh tuan-tuan badan sendiri selepas ni. Dan senario ketiga, apabila seorang ahli Dewan Undangan Negeri mengisytiharkan dirinya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bebas ataupun menang atas tiket bebas tapi masuk parti baru. Isu ini memang tidak relevan langsung terhadap kami berempat. Oleh yang demikian, perkara 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang tidak terpakai terhadap Bertam. Tidak terpakai terhadap kami berempat. Dan kes ini masih di peringkat rayuan. Untuk makluman semua. Dan telah difalkan di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat. Perkara 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang telah diwujudkan untuk memenuhi keperluan politik pihak-pihak tertentu. Di dalam kes Bertam dan Teluk Bahang, perkara 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang digunakan pakai untuk menghukum ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang mana partinya telah berubah political allegiance. Ini bukanlah ataupun tidak boleh menjadi niat dan tujuan mana-mana akta lompat parti yang digubal. Sekiranya perkara 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang digunakan pakai dengan cara menghukum kami berempat. Ini merupakan satu contoh yang terang lagi jelas di mana enactment ini bertujuan untuk merompak kuasa memilih seorang ahli Dewan Undangan Negeri daripada tangan rakyat yang memilih kami berempat. PRN 15 pun dalam masa 4 bulan lebih lagi. Dewan Undangan Negeri pun akan terbubar dalam bulan 6. Kita dipahamkan Yang Amat Berhormat Badan Kota telah buat statement sometime in June. State Assembly will be dissolved. So apa yang kalut sangat abuan kami empat ni? Nak bagi kami pencen awal. What is the point? What are you all afraid of? What can the four of us do against all of you? Dan sekiranya hari ini kami berempat hilang kerusi yang disandang di dalam Dewan ini, percayalah, rakyat yang memilih kami tidak akan melupai kezaliman yang diperlakukan terhadap kami, di mana kehilangan kerusi kami bukan disebabkan oleh kesalahan kami sendiri. Kami dipilih oleh rakyat. Biarlah rakyat yang tentukan nasib kami masa PRN ke-15. Okay? You all have no right to kick us out from our seats. You all have no right. Apabila negara ini telah pun ada Akta Lompat Parti, Akta A1663 yang diluluskan di Parlimen terlepas, apa gunanya perkara 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang jikalau bercanggah dengan akta tersebut? Perkara yang seharusnya dilakukan dan sepatutnya dibuat adalah meminda perkara 14A supaya selari dengan Akta Lompat Parti di peringkat persekutuan. That's the right thing. Why must there be a different standard? Kenapa Pulau Pinang perlu dilihat sebagai sebuah negeri yang tidak mengindahkan undang-undang persekutuan? Buat ikut suka hati. When we have a federal law, amend your state enactment to be in line with the federal law. That's the right thing. Sekali lagi, Bertam ingin Bertam bagi peluang celah. Bertam tak pernah lompat parti maupun bertukar parti. Bertam kekal setia kepada rakyat yang telah memilih Bertam dan usul ini sememangnya merosakkan institusi demokrasi. Dan isu mengenai khianat mandat rakyat. Kononnya kami lompat parti, khianat mandat rakyat. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kami dipilih oleh rakyat untuk menjadi suara rakyat. Berkhidmat untuk kesejahteraan dan kemajuan yang boleh dibawa ke kawasan kami masing-masing. Sejak dipilih menjadi wakil rakyat, Bertam telah cuba berkhidmat untuk rakyat Bertam. Tak kira sama ada yang telah mengundi Bertam ataupun tidak. Bertam mungkin tidak boleh memanggil diri sendiri wakil rakyat yang cemerlang. I may not be the best wakil rakyat in this whole state. But I believe I've done my best for the people in my kawasan. And my people know it. Bertam tidak pernah sama sekali mengkhianati mandat rakyat yang telah memilih Bertam menjadi wakil rakyat dan suara rakyat yang memerlukan pembaharuan dan bantuan di Bertam. Apa yang dikatakan khianat adalah orang yang cakap lain, buat lain. Yang cakap tak serupa bikin. Yang janji tolak perasuah dan salah guna kuasa tapi sekarang peluk, cium, jilat orang yang sama. Itulah khianat, bukan kami. Oleh yang demikian, Bertam menggesa ahli-ahli jadi PM dengan sokongan siapa? Yang berhormat dalam Dewan ini yang mempunyai integriti dan tanggungjawab agar membuat keputusan yang tepat. Sepatutnya usul ini perlu ditarik balik. Kalau Tan Sri Muhyiddin cium dihalalkan. Percayalah, terbuangnya kami berempat pada hari ini, hilangnya suara pembangkang di dalam Dewan ini nescaya akan menjadi satu titik hitam di dalam sejarah negeri Pulau Pinang. You can throw us out, but we'll be back stronger. I promise.
Sekian, terima kasih. Hitam itu Sheraton move lah, titik hitam. Terima kasih. Dan cara yang paling